Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Marilah sama-sama kita mulakan pengajian keagungan Rasulullah SAW pada malam ini dengan sama-sama kita berselawat pada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina wa ala dhurriyyatina fatah ala ribin. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ya mu'allima Ibrahim 'allimna fima Sulaiman fahimna. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Ilahana anta maqsudana wa ridaka matlubana atina mahabbataka ma'rifatak. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Nabiyullah. Assalamualaikum ya khataman nabiyyin. Assalamualaikum ya Rasul Rabbil alamin. Assalamualaikum ya Sayyidil mursalin. Assalamualaikum ya Imam al-muttaqin. Assalamualaikum bima sabarta warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wa ala alika tahirin.
Assalamualaikum wa ala ashabika ajma'in. Warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibir rahman wa sayyidil akwan al-hadir ma'a man salla alaihi fi kulli zaman wa makan wa ala alihi wa sahbihi wa tabihi bi ihsan. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur pada Allah yang telah pertemukan kita pada malam yang rahmat dan barakah ini dalam mengikuti pengajian keagungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya para jemaah sekalian semua, apa khabar? Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah panjangkan umur dalam sihat walafiat, ditanamkan iman dan taqwa, dibukakan pintu ma'rifat, disembuhkan semua penyakit yang zahir dan yang batin, dan dimatikan kita semua dalam iman, dalam Islam, dalam husnul khatimah, dan ditemukan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendapat barakah dan syafaat baginda. Amin ya rabbil alamin. Ya para jemaah sekalian, menyambung kembali kita dalam pengajian yaitu mengenai keagungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana pengajian kita terakhir ialah tanggal 25 hari bulan Julai, iaitu sebelum kita menyambut Hari Raya Idul Adha. Ya, dan kemudian kita bercuti Hari Raya Idul Adha, dan dengan itu kita menyambut pada minggu ini pula. Ya tuan-tuan dan puan-puan, sebagaimana yang telah kita bicarakan daripada kitab Azimu Qadri Rasulullah SAW, keagungannya Rasulullah SAW, yang telah ditulis oleh Profesor Dr. Khalil bin Ibrahim. Semoga Allah merahmati rohnya dan meninggikan darjatnya dan melimpahkan keberkahan ilmunya kepada kita dengan berkat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghair maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Ya, dalam pelajaran yang terakhir kita telah menyebutkan yaitu daripada keagungan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ke-37, bahawa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dibantu oleh Allah Taala dengan dirasakan ketakutan kepada musuh-musuh baginda sebulan sebelum berlaku pertemuan peperangan antara baginda dengan musuh-musuhnya. Jadi musuh-musuh itu merasa takut. Walaupun baru dengar saja nama nak perang dengan Nabi SAW, sudah mulai rasa takut. Dan dengan itu berlakulah kemenangan kepada umat Islam. Dan kemenangan itu sebenarnya bukan hanya pada zaman Nabi SAW, bahkan pada zaman sahabat-sahabat juga. Apabila berlaku peperangan dengan orang yang bukan Islam, maka Allah letakkan perasaan ketakutan kepada musuh-musuh Islam itu, sehingga mereka bila menghadapi umat Islam, mereka rasa dengan ketakutan. Dan demikian juga kita telah sebutkan bahawa Rasulullah SAW telah dinaik saksi oleh Allah dan sekalian para malaikatnya akan kebenaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana orang kafir menuduh Nabi orang gila, tukang sihir, tetapi Allah dan para malaikatnya menjadi saksi pula, sehingga Allah menyebutkan dalam ayat-ayat suci, Allah dan para malaikat menjadi saksi kebenaran Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan bukanlah Nabi itu seorang yang gila, dan bukan juga seorang yang penyair ataupun seorang yang pensihir. Dan demikian juga kita telah sebutkan kemuliaan keagungan Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah dijadikan imam di waktu bertemu dengan semua para nabi-nabi dan rasul, yang di mana jumlah mereka selebih kurang dalam 124,000 nabi dan rasul. Pada malam Isra Mi'raj, malam 27 Rejab, di Baitul Maqdis, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah dilantik oleh malaikat Jibril atas perintah Allah Taala untuk menjadi imam. Sebab itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam dinamakan Imamul Muttaqin, imam sekalian orang yang bertakwa. Kerana para nabi-nabi itu semua ialah merupakan orang yang paling bertakwa kepada Allah Taala. Dan demikianlah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Allah Taala telah pilihkan menduduki di kurun yang terbaik sekali. Daripada zaman Nabi Adam AS sampailah hari kiamat, kurun atau period yang paling terbaik sekali ialah kurun atau period atau abad di waktu Nabi kita Rasulullah SAW masih hidup.
Maka begitulah dalam hadis Nabi mengatakan sebaik-baik kurun, sebaik-baik century, sebaik-baik period ialah period aku, dan kemudian yang mengikutinya, dan kemudian yang mengikutinya. Jadi 3 period yang awal. Jadi itulah kata alim ulama, 300 tahun yang awal Islam itu merupakan sebagai tahun yang paling baik yang digelarkan ulama-ulama zaman tersebut, ulama salafus salih, ulama-ulama yang terdahulu yang salih. Dan demikianlah muslim-muslimat rahimakumullah, kita telah mengatakan antara kelebihan keagungan Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana Allah Ta'ala telah meletakkan syurga di dalam bumi ini, iaitu di antara mimbar dengan rumah Nabi SAW. Itulah yang dinamakan Raudah, yang kita semua yang mana pergi ke Madinah Munawarah, di antara mimbar dengan rumah Nabi SAW, itulah namanya Raudah, Raudatul Jannah, iaitu taman syurga. Walaupun di dunia yang kita kata tidak ada syurga, syurga itu di akhirat. Tapi Allah Ta'ala meletakkan kelebihan, kemuliaan dan keagungannya di dalam bumi ini, di tempat yang bernama antara mimbar dengan rumah Nabi SAW. Dan ini kerana keistimewaan Nabi kita Rasulullah SAW. Dan demikian juga Nabi kita SAW, sebagaimana yang kita sebutkan pelajaran yang lepas, bahawa Allah Ta'ala telah memberikan dia satu khususiah, keistimewaan yang tak berlaku pada Nabi-Nabi lain, iaitu belah bulan. Bulan yang di mana kita nampak bulan macam bola di atas langit, dengan kehendak Allah Ta'ala, dengan permintaan doa Nabi SAW, maka bulan itu terbelah dua, setengah ke langit, setengah lagi di atas bukit dari kota Mekah Mukarramah, sebagai nak menunjukkan mukjizat Nabi SAW kepada kaum kafir Quraisy yang mencabar Nabi untuk menunjukkan kelebihannya kalau benar dia seorang Nabi dan Rasul. Ya tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, malam ini kita menyambung lagi daripada kitab yang tersebut ini, iaitu pada membicarakan tentang keagungan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ke-43. Ya Rasulullah alaihi wasallam min wara'i zahri, iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat daripada belakangnya. Jadi kita ni kalau melihat depan, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam dia boleh melihat di belakang seperti mana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat di hadapan. Begitulah beberapa hadis yang telah diriwayatkan oleh para sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, antaranya Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an, di mana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Bu inni arakum min wara'i zuhri." Aku melihat kamu di belakang aku. Maknanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat para sahabat. Sewaktu mereka nak dirikan salat, Nabi berpesan, "Wallahi ma yakhfa alayya khusyu'ukum." Demi Allah, tidak terlindung kepadaku daripada mengenali khusyuk kamu. Mana Nabi tahu sahabatnya sembahyang khusyuk ataupun tidak. Dan jadi Nabi memberitahu kepada mereka, aku melihat belakangku seperti mana aku melihat di hadapanku. Begitulah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, yang telah diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Dan demikianlah hadis-hadis yang banyak ini, yang di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam nak memberitahu kepada kita bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat di belakangnya. Dan ini satu perkara yang luar biasa. Siapa yang dapat melihat ke belakang? Kalau belakang kita kena pusing kepala, kita pun tak boleh pusing 380 degree. Tapi Nabi tak payah pusing kepalanya. Nabi diberikan mukjizat sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat di hadapan, Nabi melihat clear sekali di belakangnya, seperti mata ada kat belakang. Dan berkata Qadhi Iyad, seorang ulama Maghribi, Morocco, mengatakan bahawa Imam Ahmad bin Hanbal dan juga majoriti ulama telah mengatakan bahawa penglihatan Nabi sallallahu alaihi wasallam ni ialah penglihatan yang benar. Maksud yang benar tu bukan dibawa dalam depan mata Nabi ditunjukkan oleh Allah Ta'ala, tidak. Maknanya seolah-olah memang macam ada mata kat belakang Nabi, kat belakang tengkuk Nabi, untuk melihat apa kat belakang. Maknanya penglihatan yang sempurna, bukan di bawah mimpi, bukan di bawah bayangan, tidak. Subhanallah. Macam mana boleh berlaku demikian? Ya, itulah dia baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti mana yang kita sedia maklum, Basyarun Muhammadun bashar wa laysa ka bashar. Muhammad itu manusia tapi tidak seperti manusia. Seperti mana yaqut bainal yaquti wal hajar. Seperti mana batu permata dengan batu-batu biasa. Cuba tuan-tuan dan puan-puan lihat. Ya, kalau sekiranya batu ni kita kata kalau batu tepi jalan orang boleh pijak, orang boleh ludah.
Tapi batu permata, batu juga. Tapi di mana tempat dia? Di dalam peti besi. Di mana tempat dia? Tempatnya tersembunyi dan tempatnya terhormat. Tapi batu juga. Begitulah dia tuan-tuan dan puan-puan. Banyak orang keliru. Di mana orang-orang yang mengatakan, Nabi SAW mengatakan, aku ini manusia. Manusia betul. Tetapi bukan seperti manusia biasa. Nabi SAW boleh melihat di belakang seperti mana melihat di depan. Dan Nabi SAW, Allah SWT berikan penglihatan matanya boleh melihat yang gaib, yang di mana kita tak nampak gaib. Nabi boleh melihat malaikat, Nabi boleh melihat jin, tapi kita tak nampak. Dan demikian juga tangan Nabi SAW. Tangan kita biasalah, tetapi tangan Nabi boleh keluar air. Air yang di mana boleh mencukupkan 10,000 bala tentera untuk mandi, untuk minum, untuk berwuduk. Subhanallah. Dan ini peristiwa berlaku sewaktu Nabi SAW pulang daripada perang di Taif. Nak balik ke Mekah, Nabi singgah di Ji'ranah. Jadi Ji'ranah tu tak ada air. Jadi dimintakan satu baldi dan kemudian dituangkan air mana yang ada sikit-sikit di tangan para sahabat. Dituangkan dalam baldi. Kemudian Nabi masukkan tangannya dalam baldi itu. Dan kemudian terus sahabat-sahabat mencedok air. Dan tak kurang airnya dalam baldi itu. Terus menerus. Dia sampai digunakan oleh 10,000 bala tentera Islam. Subhanallah. Itu tangan Nabi. Apakah tangan kita boleh buat macam tu? Sudah tentu tak boleh. Begitulah dia tuan-tuan dan puan-puan. Telinga Nabi SAW. Telinga Nabi SAW boleh mendengarkan walaupun daripada jauh. Walaupun daripada telinga Nabi itu mendengarkan bisikan daripada orang yang sedang berbisik. Telinga kita tak boleh berbuat demikian. Tapi Nabi manusia, tapi bukan seperti manusia biasa. Sebab itulah di sini banyak orang yang terkeliru dengan fahaman-fahaman yang terkeluar daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka mengatakan, kamu ini kenapa nak besar-besarkan Nabi SAW? Nabi itu manusia biasa saja, tak ada apa yang lebihnya. Jawapan kita, ya betul manusia, tapi bukan seperti manusia biasa. Karena itulah pilihan Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian juga Nabi SAW dalam kekhususan ataupun keagungan Nabi SAW yang ke-44, ru'yatuhu sallallahu alaihi wasallam fil manami haqqun. Sesiapa yang bermimpi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam tidurnya, maka itu adalah benar-benarnya Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah antara kemuliaan yang Allah Taala telah beri kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah kita tidur, kita mimpi, siapa pun kita mimpi, tak mustahil yang mimpi kita tu antara benar dibawa oleh malaikat ataupun dibawa oleh syaitan ataupun khayalan kita. Tetapi apabila seseorang tu bermimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka 100% itu memang sebenarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mereka jumpa dalam mimpi. Bukan bayangan, bukan dibawa oleh malaikat, tapi sebenar-benarnya Rasulullah SAW. Begitulah dia Rasulullah SAW telah bersabda, man ra'a, yaitu Nabi SAW telah bersabda, man ra'ani fi manami faqad ra'ani, fa inna syaitana la yatamatsalu bi. Sesiapa yang melihat aku di dalam mimpinya, maka benar-benarlah dia telah melihat aku. Makna memang betul Nabi, diri Nabi, tubuh badan Nabi yang mereka lihat itu betul lah Nabi kita SAW. Kenapa? Kerana fa'ina syaitan, kerana syaitan tidak boleh menyerupai denganku. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Dan dalam hadis yang lain Nabi mengatakan, man ra'ani faqad ra'al haqqa. Sesiapa yang melihat aku dalam mimpi, maka benar-benarlah dia telah melihat aku. Bukanlah melihat bayangan Nabi, bukanlah kita katakan dibawa oleh malaikat, gambaran Nabi, tidak, tapi memang benar-benar Nabi SAW. Demikianlah dia tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah. Ini merupakan salah satu daripada kemuliaan orang mukmin yang Allah Ta'ala telah beri kepada orang beriman. Sebab itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ru'yal mu'min juz'un min sittati wa arba'ina juz'an minan nubuwah. Iaitu penglihatan orang mukmin dalam tidur atau dalam mimpinya adalah merupakan satu bahagian daripada 46 bahagian kenabian. Maknanya para nabi mendapat wahyu. Orang yang beriman biasa tak dapat wahyu, tetapi mereka dapat alamat. Itulah sebagai contohnya, mereka dapat berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam tidur mereka.
Ya tuan-tuan dan puan-puan, jadi apabila kita mengatakan bahawa mereka melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, habis ustaz, kalau syaitan tu dia mengatakan aku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tak pernah tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin syaitan dia datang, dia tak boleh menyerupai Nabi. Kalau syaitan menyerupai Nabi, dia akan terbakar. Dia tak boleh nak buat tak boleh. Kalau kita, mak bapak kita, datuk nenek kita, kawan kita, teman kita, syaitan boleh menyerupai wajah dan bentuk rupa ibu ayah kita. Dan begitu juga kawan dan teman kita. Tapi Rasulullah SAW, syaitan tak boleh membentukkan dirinya menyerupai Rasulullah SAW. Ini satu keistimewaan Nabi SAW. Tapi kalau sekiranya ustaz, kita tak pernah melihat Nabi SAW. Tapi kalau sekiranya syaitan, dia hanya datang dan dia pun membuatlah serupa apa pun, dan kemudian dia kata akulah Rasulullah. Macam mana kita nak percaya itu Rasulullah atau tidak? Jawapannya, syaitan bukan hanya tak boleh membuat penyerupaan dengan Nabi SAW, tapi nak buat pengakuan yang dia itu Rasulullah pun tak boleh juga. Subhanallah. Allah Ta'ala telah pelihara Nabi SAW daripada apa penyerupaan, maupun penyerupaan tubuh badan, maupun penyerupaan suara, maupun penyerupaan pengakuan pun tak boleh juga. Kenapa? Itu istimewa Nabi SAW. Mungkin orang tak pernah tengok Ali. Kita pun jumpa kawan, akulah Ali. Tapi kita bukan Ali. Boleh, kita boleh buat. Orang orang kata tak ada menjadi masalah. Tetapi syaitan, kita tak pernah jumpa Nabi SAW. Tapi dia nak mengaku, akulah Rasulullah. Dia tak boleh nak buat pengakuan pun tak boleh. Kalau dia buat juga, sama juga seperti mana kalau dia nak membuatkan diri mencontohi tubuh badan Nabi, dia akan terbakar. Begitulah kalau dia buat suara macam suara Nabi, dia akan terbakar. Dan begitulah juga kalau dia nak membuatkan satu pengakuan saja, akulah Rasulullah, dia pun akan terbakar. Makna Allah Ta'ala telah pelihara 100% completely. Tak ada penyerupaan, tak ada kita katakan membuatkan meniru, tak ada sama sekali. Subhanallah. Jadi kalau ada orang kata, ustaz saya mimpi, iaitu cantiknya, bersihnya, wajahnya, nur bercahaya, dan dia kata akulah Rasulullah. Macam mana ustaz, betul ke? Kalau dia kata dia Rasulullah, itulah dia Rasulullah. Sebab itulah Allah Ta'ala telah pelihara. Subhanallah. Begitulah dia tuan-tuan, orang yang bermimpi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam masa tidurnya, maka dia sebenarnya bermimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebenarnya. Dan bukan itu saja, dia akan dikurniakan Allah Ta'ala dapat melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebenar-benarnya. Sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man ra'ani fil manami fasayarani fil yaqdhah wa la yatamathalu syaitanu bi." Muttafaqun alaih. Sesiapa yang melihat aku dalam mimpi, maka dia akan melihat aku dalam keadaan sedar. Maknanya kalau orang ni dah nampak Nabi tidur, dalam tidur tu dia jumpa Nabi SAW, insya-Allah dia akan melihat aku dalam sedar. Maknanya dalam keadaan berjaga. Maupun berjaga tu dalam masa kita hidup kat dunia ini, ataupun dalam hari akhirat. Maknanya dia pasti akan dapat bertemu dengan Rasulullah SAW. Allah, 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 ya Allah, ya Tuhan kami rindu pada Nabi kami, ya Allah. Ya Allah, kurniakanlah kami dapat menghadap wajah Nabi kami Rasulullah SAW. Ya Allah, kurniakanlah dapat kami mendekap Nabi SAW. Kurniakanlah kami dapat mencium tangan Nabi Rasulullah SAW. Kami rindu pada Nabi kami, ya Allah. Kami tahu mata kami telah banyak melihat dosa. Kami tahu kami orang yang banyak dosa. Tapi kami mohon padamu dengan rahmat-Mu, ya Allah. Kerana rahmat-Mu sangat luas. Kami mohon padamu dengan berkat Nabi kami, ya Allah. Kerana Kau sayang pada Nabi kami. Kami mohonlah padamu, ya Allah. Izinkanlah kami dapat menatap wajah baginda yang mulia dengan berkat syafaat Nabi Rasulullah SAW. Allahumma amin, ya Rabbal Alamin. Kita doalah pada Allah tuan-tuan ya. Kalau ikutkan memang kita ni tak layak dengan dosa kita, dengan perbuatan kita melanggar perintah Allah, dan apa lagi dengan maksiat-maksiat yang keliling pinggang kita. Tapi kalau Allah nak bagi, itu kekuasaan Allah Ta'ala. Allah boleh lakukan kun fayakun. Tetapi sudah tentulah orang yang dikurniakan Allah tu dapat melihat wajah Nabi dalam tidurnya, dalam mimpinya, maka dia akan bertualah untuk dapat melihat Nabi SAW dalam keadaan sedar. Tetapi tak semua orang yang melihat Nabi dalam masa dia hidup, iaitu seperti mana orang zaman jahiliyah. Mereka lihat Nabi SAW,
Tapi walaupun mereka melihat Nabi SAW, tapi mereka tak beriman. Kenapa? Kerana mereka melihat Nabi SAW tu hanya dengan zahir saja, dengan kulit saja, dengan kita kata fizikalnya, dengan dia sebagai seorang anak yatim, dengan dia sebagai seorang orang miskin. Jadi mereka melihat Nabi itu sebagai merendahkan Nabi, tak ada kemuliaan pada Nabi. Maka dengan itulah mereka tak akan dapat kelebihan melihat Nabi SAW, walaupun mereka melihat dalam masa hidupnya, dan tidak beriman dengan Nabi SAW. Begitulah juga kalau kita maaf ada pada hari ini, ada orang juga mengatakan Nabi Muhammad tu tak ada apa lebih. Dia hanya postman hantar agama saja. Dia bukan ada kelebihan apa-apa. Dia manusia biasa. Tapi mereka lupa, manusia tetapi bukan seperti manusia biasa. Apakah sama antara batu permata dengan batu yang di tepi jalan? Ya tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah. Demikian juga antara kelebihan Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ardul anbiya alaihimussalam ma umamihim alaihi sallallahu alaihi wasallam. Dipaparkan kepada Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekalian para nabi-nabi dengan umat-umatnya. Dipaparkan, ditunjukkan, dilihatkan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan perkara ini khusus hanya untuk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang telah disebutkan di dalam hadis yang banyak daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, uridat aliyal umamu. Besarkan sikit. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, uridat aliyal umamu fa akhadha an-nabiyyu yamurru ma'ahu al-ummah wan nabiyyu yamurru ma'ahu an-nafar wan nabiyyu yamurru ma'ahu al-ashra wan nabiyyu yamurru ma'ahu al-khamsa wan nabiyyu yamurru wahdah. Artinya telah dipaparkan, telah ditunjukkan kepadaku, iaitu umat-umat, dan ada nabi yang berjalan dengan umatnya, ada nabi yang berjalan dengan beberapa orang, ada nabi yang berjalan hanya dengan 10 orang, ada dengan 5 orang, ada yang dia seorang. Maknanya itulah jumlah umat yang dibawa oleh nabi-nabi tersebut. Makna sikit, tetapi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam diberikan keistimewaan. Dan mana dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberitakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah dipaparkan kepada aku pada satu malam, iaitu di mana semua para nabi-nabi diletakkan di hadapanku. Maka aku melihat ada nabi datang dengan seorang umat, ada nabi datang dengan 2 orang saja umat, 2 orang saja, dan ada yang nabi datang dengan beberapa orang. Masya Allah, beberapa orang boleh dikira. Sehinggalah aku nampak satu lembah tu penuh dengan orang. Wah, ramai orang ni. Maka aku sangka itulah umatku. Maka aku bertanya, siapa itu? Maka menjawab para malaikat, itu adalah umatnya Nabi Musa AS. Ramailah umat Nabi Musa, kaum Bani Israel lah. Daripada zaman Nabi Musa AS sampailah kepada hari ini, ya, mereka, sampailah sebelum lahir Nabi kita SAW. Mereka itu semua umat Nabi Musa AS, iaitu kaum Yahudi. Kemudian aku melihat lagi satu lembah yang memenuhi kaki langit. Wah, banyak. Satu lembah penuh kaki langit. Dan aku tanya, siapa itu? Maka mereka pun mengatakan, haulai ummatuk. Itu mereka semua adalah umat kau. Kemudian aku lihat lagi satu lembah lagi. Di sebelah kanan pula, penuh sampai ke kaki langit. Aku pun tanya, siapa tu? Maka dikatakan, itulah umat kau. Maka aku pun rasa gembira. Nabi gembira. Dan begitulah pula, aku lihat lagi satu lembah lagi. Penuh lagi. Manusia, umat dengan sampai ke kaki langit, penuh. Maka Nabi tanya, siapa itu? Maka dikatakan, itulah dia juga umat kau. Masya Allah. Nabi bertambah gembira lagi. Begitulah dia tuan-tuan dan puan-puan. Sebab itulah Nabi SAW berpesan, tazawwaju walud wadud fa inni mubahi bikum bikasratil umam. Kawinlah kamu perempuan yang berkasih sayang dan perempuan yang membawakan lahirkan anak yang banyak,
kerana aku berbangga dengan banyaknya umatku di yaumul qiyamah. Jadi Nabi SAW suruh kahwin. Kahwin tu biar berbanyak-banyaklah kita dengan kita punya anak penak. Nabi gembira kerana banyak umatnya, lebih daripada umat-umat Nabi-Nabi yang lain. Jadi begitulah dia disuruh kita memperbanyakkan umatnya. Jadi begitulah dia tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah. Rasulullah SAW ialah merupakan umat yang terpaling banyak sekali. Maka Nabi SAW mengatakan, innahu yadkhuluna jannah ba'da haula min ummatik. Iaitu mereka semua ni tidak akan masuk syurga sehinggalah umat engkau dahulu masuk ke syurga. Jadi umat Nabi SAW yang pertama masuk syurga. Kita umat yang terakhir. Dia yang awal-awal semua sudah ada sebelum kita. Kita akhir zaman. Umat akhir zaman. Nabi kita pun Nabi akhir. Tapi kitalah umat Nabi SAW yang pertama masuk ke syurga. Dan selepas kita barulah umat-umat yang lain masuk ke syurga. Orang-orang yang salihin. Subhanallah. Dan di antara umat Nabi SAW ini pula, 7,000 la hisaba lahum wala azab. 70,000 orang daripada umat Nabi SAW, iaitu yadkhulunal jannata bighairi hisab, masuk syurga tanpa hitung-hitung, tanpa soal jawab, tanpa azab, terus direct masuk syurga. Allahumma ja'alna minhum, ya Allah jadikanlah kami daripada golongan tersebut. Amin 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 ya rabbal alamin. Itulah dia tuan-tuan ya, iaitu golongan siapa itu? Golongan umat Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang dapat masuk macam tu? Allahu alam. Tetapi mereka memiliki sifat-sifat yang istimewa daripada iman dan takwa. Kita mohonlah kepada Allah, kalau kita tak dapat masuk dalam golongan mereka, dapat barakah mereka pun tak apalah. Cukup dapat kita, orang kata, bergantung saja. Macam itulah ibaratnya. Ya tuan-tuan dan puan-puan, begitulah hadis sahih daripada Imam Muslim dan juga Abu Awanah dan Imam Ahmad dan beberapa banyak lagi ulama-ulama hadis yang lain. Jadi kalau dalam majlis maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam akan disebutkanlah kisah ini, iaitu kisah 70,000 orang yang masuk syurga tanpa hisab. Sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam seramai 124,000. 124,000. Jadi dalam sahabat-sahabat pun taklah termasuk 70,000 orang ni. Jadi 70,000 orang ni juga termasuk juga daripada ulama-ulama, tabi'in, orang-orang yang salihin, para awliya-awliya yang datang kemudian setelah daripada zaman sahabat-sahabat. Jadi mereka yang memenuhi syarat-syaratnya, mereka akanlah mendapat peluang menjadi 70,000, iaitu 70,000 orang yang masuk syurga tanpa hisab. Kita ni Allah, kita memang tak layak sama sekali lah dengan keadaan hidup kita di zaman moden yang seperti mana kita lihat. Tapi cuma kita mengharapkan keberkahan saja. Mudah-mudahan dapat kita tumpang keberkahan mereka yang dibawa masuk dalam syurga tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Dan demikian juga di antara pengkhususan yang diistimewakan Allah Ta'ala kepada Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah ja'lu khataman nubuwah baina katafaihi sallallahu alaihi wasallam, di mana Allah Ta'ala menjadikan khatam nubuwah, iaitu cok kenabian Nabi kita sallallahu di antara dua bahu Nabi SAW. Dua bahu, jadi di belakang tempat urat pelikat kita kat tengah-tengah tu, antara dua bahu tu, maka ada khataman Nabi, khataman nubuwah. Khatam tu dia, kita kata stamp lah, stamp dia, cap dia, ya, nubuwah. Nubuwah tu kenabian, tanda cap kenabian. Macam mana tu? Itulah satu keistimewaan yang Allah Ta'ala berikan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa hadis yang menceritakan apa tu dia khataman nubuwah, iaitu ada yang mengatakan bahawa mereka melihat khataman nubuwah di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti sebesarnya butir telur. Seperti sebesar butir telur burung. Kecil lah, tak besar, ya. Kecil tak besar. Mungkin macam sebesar biji kurma yang tebal sikit tu, ya. Dan ada juga riwayat menyebutkan dia ditutupi dengan rambut-rambut. Ada rambut ditutup, jadi tercover, tertutup, ya. Tapi itulah dia khataman nubuwah, cok kenabian Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ada yang cuba melukiskannya juga, ya. Tapi Allah alam, kita pun tak tahu yang sejauh mana dia penetapan dia confirm ke tidak macam tu. Allah alam. Tetapi kisah khataman nubuwah ini telah diriwayatkan banyak hadis.
Antaranya kisahnya Salman Al-Farisi radhiyallahu an. Salman Al-Farisi radhiyallahu an ni seorang sahabat yang sangat luar biasa. Beliau berasal daripada negeri Parsi, dan beliau ini anak kepada seorang governor yang kaya di negeri Parsi. Parsi tu negeri Iran lah sekarang ni. Dan dia ni kalau sekiranya bapak dia tu telah amanahkan dia untuk menjadi mandor, tiap-tiap hari dia kena keluar pergi ke kebun dia, kebun yang sangat luas, dan kemudian untuk perhatikan pekerja-pekerja. Tapi kalau dia nak pergi ke sana, dia akan melalui satu gereja. Jadi dia akan lalu satu gereja dan dia tengok-tengok gereja itu ada seorang rahib, seorang padri yang di mana beribadat menyembah Tuhan yang satu. Agama Nasrani tapi menyembah Tuhan yang satu. Bukan agama yang menyembah tiga Tuhan tu, tidak. Maka dia pun terpengaruh dengan rahib ini, dia pun memeluk agama Nasrani. Maka bila bapak dia tahu, bapak dia ikat dia dalam rumah. Tapi dia dapat lepaskan diri dan dia pun pergi duduk dengan padri ini dan dia tak balik lagi. Tinggalkanlah rumah dia, kekayaan mak bapak dia semua dia tinggalkan. Kemudian bila padri ini sudah nak meninggal, padri ini pesan kepada Salman, kalau aku mati, kau pergilah ke Damaskus. Kat Damaskus di Syria. Ada satu gereja, sekian-sekian gerejanya, dan kau carilah satu padri yang nama dia sekian, kau duduklah belajar dengan dia. Jadi apabila guru dia yang pertama dia dah meninggal, dia pergilah berhijrah pergi Damaskus. Dan di sana dia duduk dan belajar dengan padri yang ditunjukkan itu. Lama dia belajar. Kemudian padri yang kedua ni pun nak meninggal. Padri yang kedua pun kata, Salman, kalau aku mati, kau pergilah ke tempat ke Baitul Maqdis. Di satu gereja, di satu situ ada satu padri, kau duduklah belajar dengan dia. Salman pun pergilah ke Baitul Maqdis dan jumpa gereja itu sebut, dan kemudian duduklah belajar dengan padri yang disebutkan itu. Dan padri itu pun lama dah dia mengajar dia, dah hampir nak meninggal. Kemudian Salman tak meninggal lagi. Guru pertama meninggal, guru kedua meninggal, guru ketiga pun nak meninggal, dia tak meninggal. Panjang betul umur dia. Nanti kita akan dengar berapa umur dia. Jadi ringkasnya, guru dia yang ketiga ni pun beritahu Salman, kalau aku mati, sekarang sudah sampai masanya lahirnya Nabi akhir zaman. Nabi, the last Nabi yang penutup. Padri-padri semua tahu. Ni semua dalam kitab-kitab sudah ada dah. Kitab-kitab dahulu daripada Taurat, Zabur, Injil semua sudah ada. Cuma antara nak diterangkan atau tidak, itu sajalah yang berlaku sekarang ini. Maka dia memberitahu Salman, Nabi akhir zaman ini dia akan keluarnya di tempat negeri Mekah, dan kemudian dia akan berhijrah ke tempat negeri Madinah Munawwarah, yang tempat banyak pokok kurma. Jadi dia beritahulah sikit ke gambaran-gambaran kota Madinah sebagainya. Kau pergilah cari dia, dan dia adalah mempunyai dua tanda. Dua tanda. Tanda yang pertama, dia makan hadiah tapi tak makan sedekah. Dia makan hadiah dia ambil, sedekah dia tak ambil. Yang keduanya, bahawa ada cap kenabian kat belakang dia antara dua bahu dia. Jadi Salman radhiyallahu an, secara ringkasnya, dia lepas guru dia meninggal tu, dia pun pergilah ke Madinah Munawwarah. Dan sampai di Madinah Munawwarah, maka dia pun nak pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam masjid. Dia pun nak test Nabi punya ke tanda dia. Dia pun bawa satu bakul kurma. Dia kata, ya Muhammad, ini aku sedekah untuk engkau. Kemudian dia pun keluar, dia tengok kat belakang pintu, dia tengok apa Nabi buat. Nabi panggil semua sahabat makan, tapi Nabi tak makan. Kemudian besok dia datang lagi bawa satu bakul kurma, ya Muhammad, ini hadiah untuk kau. Maka Nabi SAW pun panggil sahabat-sahabat, Nabi makan, dan sahabat pun makan, Nabi pun makan. Ini satu tanda. Nabi kita SAW, dia makan hadiah tapi tak makan sedekah. Kenapa? Sebab sedekah tu adalah kotoran harta manusia. Kotoran. Kenapa pula kotoran, Ustaz? Sebab kita ni bila bekerja, kita makan gaji, kita ambil upah ke apa ke, tak banyak sikit pun ada tersilap. Tersilap kita mungkin tercakap bohong, tersilap kita mungkin termasuk sedikit syubhat, tersilap sikit mungkin kita tertinggal semayang atau sebagainya. Jadi bila kita dah dapat duit tu, kita simpan, kita keluarkan sedekah. Sedekah tu dia membersihkan kita punya harta. Itulah namanya zakat. Zakat pun macam tu juga. Arti mana zakat tu? Penyucian. Membersihkan harta kita. Macam kita juga, kita makan. Makan, kita import. Tapi kena ekspor tak? Kena ekspor juga. Kalau tak keluar, kita tak ekspor, 3-4 hari, 5 hari, sebulan, kena pergi hospital, kena belah. Nampak?
Sebab apa? Sebab penyakit. Sebab benda yang tak keluar tu kotor. Sebab tu rezeki kita ni pun mesti kita sedekah juga. Zakat pun zakat, sedekah pun sedekah. Itu dah dia penyucian. Jadi bila kita katakan itu sedekah tu kotoran harta manusia, Nabi kita dan keluarganya, innama yuridullah liyudhiba ankumur rijsa ahlal baiti wa tahhirakum tathira. Hanya sahaja Allah Ta'ala menghendaki mensucikan kau dan ahlul bait keluarga Nabi sesuci-sucinya. Sebab tu Nabi dengan keluarganya, semua keturunan Nabi SAW, Sayyid Sharifah, Habib Hubabah, semua tak boleh makan sedekah. Tak boleh makan zakat, tak boleh makan sedekah. Sebab tu kotoran harta manusia. Kemudian Nabi SAW terima hadiah. Sebab hadiah tu satu penghormatan. Kalau sedekah tu satu penghinaan, hadiah satu penghormatan. Jadi kalau kita balik pada luar negeri mana-mana, ataupun pada hari-hari lahir ke ibu kita, ayah kita ke, kita kata, mak ini saya hadiah. Kita tak kata sedekah. Kita kata, mak ini saya sedekah. Apa mak kita kata? Kurang ajar yang budak, kau ingat aku minta sedekah? Nampak dia marah kan? Sebab sedekah tu satu penghinaan. Macam tu juga kita nak hadiah pada ustaz kita, atau ustazah kita, atau guru kita. Kita kata, ustaz ni saya sedekah. Kau ni ingat ustaz makan sedekah ke? Kan satu penghinaan. Habis ustaz dah mengajar kita, hadiah. Makna hadiah tu satu penghormatan. Kita hormat pada guru kita, hormat pada ibu ayah kita. Mak ni saya hadiah mak. Happy mak dia. Terima kasih lah nak. Macam tu lah dia. Jadi itulah Nabi kita SAW. Dia terima hadiah. Dia tak ambil sedekah. Jadi begitulah Sayyidina Salman Farisi. Tinggal satu lagi. Nak melihat tanda kenabian Nabi kat belakang. Antara dua bahu Nabi SAW. Maka satu masa Nabi SAW mengiringi jenazah. Bawa ke kuburan Baqi'. Nabi SAW pun bila dah sampai ke kuburan Baqi' itu, Nabi sedang duduk. Ada riwayat kata Nabi sedang jalan, atau ada riwayat kata Nabi sedang duduk. Kemudian Salman pun datanglah kepada Nabi SAW. Dan kemudian setelah beri salam, dia pusing kat belakang Nabi. Kemudian Nabi SAW tahu apa yang dia nak tengok. Nabi SAW pun membukakan bahu dia, bukakan baju hutang dia tu, bukakan bahu kanan dia, sehingga terbukalah nampak belakang Nabi SAW, dan nampaklah akan tanda cop kenabian Nabi SAW. Iaitulah sebesar sebutir telur burung, dan kemudian ditutupkan dengan rambut, dan kemudian bercahaya sinar yang luar biasa. Subhanallah. Subhanallah. Itulah dia tuan-tuan, khataman nubuwah, iaitu cop kenabian Nabi SAW yang Allah khususkan untuk Nabi kita Rasulullah SAW. Itulah dia tuan-tuan dan puan-puan, mudah-mudahan Allah Ta'ala kurniakan kita dapat bertemu dengan Nabi kita Rasulullah SAW, dapat kita barakah dan syafaat baginda Nabi SAW, dan dapat kita bertemu baginda Nabi SAW di saat akhir umur kita, sewaktu roh kita nak berpisah dari jasad kita. Ya Allah, kurniakanlah kami, roh kami ketika berpisah dari jasad kami didatangi dan didatangi oleh Nabi SAW, dan telah dijemput oleh Nabi kami Rasulullah SAW. Ya Allah, ketika mayat kami dimasukkan dalam kubur kami, izinkanlah Rasulullah SAW menyambut kami dalam kubur kami. Ya Allah, ya Allah, apabila kami dibangkitkan di yaumul mahsyar, izinkanlah Rasulullah SAW memberi kami minum air telaga Kautsar dari tangannya yang mulia di bawah panji-panji Nabi kami Rasulullah SAW. Diri kami, ibu ayah kami, guru-guru kami, adik-beradik kami, pakcik-makcik kami, murid-murid kami, dan sekalian mereka yang mengikuti program online pada malam ini, dan sekalian umat Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin, amin, amin ya rabbal alamin. Ya Allah, angkatkanlah penyakit COVID-19 daripada kami dan semua penyakit-penyakit yang lain. Kami tahu tidak ada yang mengobatkan kami melainkan Kau saja. Ya Allah, ampunkanlah kami ya Allah atas segala salah silap kami. Ampunkanlah segala dosa-dosa kami yang zahir yang batin ya Allah, dan ampunkanlah sekalian ibu bapa kami, sekalian muslim muslimat ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillah rabbil alamin. Ya tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, begitulah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dengan tanda-tanda kelebihan baginda yang telah saya sebutkan tadi. Mudah-mudahan menambah lagi tanda kasih sayang cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ya, dengan itu tuan-tuan, kita berhenti saja pada tanda ataupun keagungan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ke-47. Wallahu alam.
Ya para jemaah sekalian, besok merupakan hari cuti umum, iaitu kita menyambut hari kebangsaan negara kita Singapura. Mereka yang di Singapura lah ya. Maka besok adalah public holiday untuk Singapura. Dan dengan itu kita pun akan bercuti untuk besok. Dan juga pada hari Isnin ini pun merupakan hari cuti umum untuk Singapura, menggantikan hari Ahad yang memang public holiday juga. Jadi dengan itu kita akan bercuti 2 hari. Hari esok hari Ahad dan juga hari Isnin ya. Jadi Ahad dan Senin 9 dan 10 Ogos ini kita akan berehat, kelas petang dan kelas malam, dan insya-Allah kita akan menyambung lagi kelas petang dan kelas malam pada hari Selasa insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya mohon maaf banyak-banyak dalam apa-apa kekurangan saya dalam penyampaian saya. Mana yang benar semua daripada Allah Ta'ala. Kekurangan itu daripada kelemahan saya sendiri. Maka sama-samalah kita akhir yang baca istighfar, mohon ampun daripada Allah Ta'ala. Astaghfirullahalazim. 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 Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.